di hujan lebat di European country ya. Ada CP group. Yes, you baru tahu ke? CP dia bagi free dalam group. Tapi sekarang ni dia orang start bagi buat iklan sana, iklan sini. So, saya kena delete lah. Dalam group ni untuk belajar, bukan untuk iklan. Okay, kalau nak iklan, iklan di TV3. What is this? Another iklan? You have to delete this post. Okay. Hunter signal. Okay. Mama ni kerap kali iklan kalian. Nak iklan boleh, tapi iklan di TV Astro ataupun di mana-mana tempat. Dekat sana boleh iklan. Kalau dekat sini free. So dalam grup ni Compression Master CPM. Hari ni kita akan belajar compression, macam mana setup compression, setup killer untuk siapa yang nak kaya cepat. A very fast shortcut untuk kaya cepat. Okay. Sementara kita tunggu yang lain-lain. So far, Zizo, apa khabar? Zul Abbas. Waalaikumsalam. Ni skim cepat kaya ke? Yes, skim cepat kaya. So, risk tinggi, reward tinggi. Risk dia memang tinggi. Kalau you nak risk kecil tapi reward besar, memang tak ada lah. Reward dia sangat cantik. Risk dia, yes, tak ada stop loss. Dia cuma ada MC saja. Okay. Kalau siapa yang nak kaya cepat, guna teknik ni ya. Compression Master. Teknik killer untuk SND lah. Saya buka sekejap. Okay, saya nak buka sekejap. So, yang ni lama sikit sebab tadi saya punya komputer dia baru format ke apa. Pasti semuanya jadi hilang. Password semua hilang. So far video okay tak? Alhamdulillah. Makan dah. Compression. Okay, smooth. Good, thank you. Sementara kita tunggu yang lain, kita masih menunggu ketua pramugari kita. Mungkin sibuk sedang menyediakan hidangan. Kepada sini fail. Kau kena stop loss atau ada satu lagi harapan kat sini. Stop loss dia berapa? 3 pip. Okay. So price naik 1, 2, 3. Very fast. Kemungkinan saya rasa dia nak naik atas lagi. Dekat atas ni ada lagi cantik. F Doji over here. But maybe ada rejection dekat kawasan tu. Rejection, rebounds. Okay. Compression DJ, cikgu pernah jadi DJ ke? Yes, saya pernah jadi DJ. Tak pernah sebenarnya. Memang dulu cita-cita nak jadi DJ kan, tapi tak kesampaian lah. Cuma jadi romok sikit. Okay, benda yang lepas jangan dikenang. Ulang MPL sementara tunggu. Okay.
tengah study MPL dan juga QM level. Yang lain tu saya tak pasti. Jom nampak ke tak nampak ke, ataupun yang saja buat tak tahu ke, ataupun tapi Efsan dia memang terus fokus dekat MPL ataupun QM level. Benda tu saja yang dia masuk. Tak ada benda lain lah. Kerana stop loss banyak kali 5 pip, 5 pip, 5 pip stop loss. Tapi sekali dapat alhamdulillah 80 pip, kadang 200 pip. InsyaAllah dapat cover. Saya lukis lagi buat kali ke 18. Macam mana nak buat Okey, turun sikit lah. Saya buat turun sikit. And then dekat sini dia turun. Ini cara yang paling simple lah. Cara detail actually dia lagi detail. The QM ni dia lagi detail. A lot of detail. A lot more detail than this. Okay. Ini kita punya QM level. QM level you hanya valid. Ataupun macam mana saya nak cakap? Bila you ada bahu kiri yang masih belum ada pasangan. Dekat sebelah kanan ni. Masa price lalu daripada atas ni. Dia buat high, low, higher, high. High. Low. Higher, high. Dia turun ke bawah. Masa dia nak buat lower, low kat sini. Dekat tengah-tengah ni dia akan buat drop, base drop. Okay. Ini QM level. Ini perfect QM level. Sekarang QM level kita ada dua. Satu sini, satu sini. Satu dekat atas. Standard kalau kita nak entry, kita entry dekat sini. QM level yang sama baris dengan QM level besar. Ini saya tukar warna. Kalau dia tak sama baris, you ambil area sini lah. Okay. Ini QM level TF kecil. Ataupun baby QM. Paling cantik, dia sama level dengan QM level TF besar. Okay. So, kita akan entry dekat area QM level TF kecil yang sama level dengan QM level TF besar. Okay. So, dekat situ kita nak entry. Price turun. Tetapi, kadang-kadang bila order daripada big trader tak cukup, dia akan push price naik atas lagi. So, the last point kalau you nak entry dekat mana? Dekat MPL. Maximum pain level. Jadi saya tuliskan bentuk dia dalam bentuk CS. Ini pun actually QM level juga. Tapi QM level yang terakhir sekali, yang paling atas sekali. Okay. So dekat situlah satu lagi harapan kalau you nak sell kat sini. Lepas daripada tu dah, abaikan je lah. Maksudnya setup tu dah tak jadi. Letak je lah stop loss atas tu. So you ada dua tempat. Satu sini, satu sini. Okay. Boleh tak? Zul Abbas faham? So kalau you tarik line ni, kita buat dalam bentuk CS. Kalau you buat dalam bentuk CS, candlestick, CS ni saya tukar warna biru, dia akan jadi shadow saja dekat atas ni. Kena sangat tulis. Let's say macam ni lah. Macam ni. Satu lagi, maybe macam ni. Okay. And then dekat atas ni dia shadow. Shadow yang terakhir, last. Mungkin shadow tu pendek sini. Dan sampai sini. Dulu dekat dalam TASAT, dalam Trading Academy yang mula dulu. Saya ajar bila H4, kita boleh gunakan shadow saja sebagai kita punya zone. So ini you punya zone. MPL. Satu lagi yang QM level ni, dia ada satu candlestick kat sini.
Okay. Dan dia ada shadow. So agak clear. Kejap lagi saya tunjuk dekat Euro USD. Okay. Dia lebih kurang macam ni. Sini QM level. So bila price sampai kat sini, kita expect price akan jadi shadow dan turun ke bawah. Okay. And then maybe price boleh sampai atas. Jadi macam ni. Ini maksudnya bila price datang balik lah, kita akan entry kat sini. Lepas daripada kawasan tu dah tak boleh entry lagi dah. Okay. Stop loss di atas ni saja. Dah tak boleh kata apa. Kalau dia tak jadi, tak jadilah. Okay. Kena terima kenyataan. But you punya stop loss is very, very small. Dan semalam saya cakap paling penting bila you ada shadow ke atas, shadow ke atas. Ada satu shadow. Saya buat tebal sikit. Dekat sini shadow. And sini shadow. Perbezaan antara dua shadow tu dia dah jadi QM. Dah jadi QM. Dan juga MPL. Something like this. Dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi dekat area sini. Okay. Yusrina baru melaporkan diri. Ketua Pramugari. Hutang dengan saya TOIS. EU terjun. Alright. Tapi bukan TOIS kedai mamak tau. Saya nak dekat KL Tower. Restoran yang berpusing tu. Boleh? Kalau shadow, you tak perlu high low, high low low. You tengok shadow pun you dah tahu. You ada satu shadow, satu lagi shadow macam ni. Sini high. Atas ni mestilah jadi higher high. Betul tak? Dan dia dah jadi QM. Pancung je bang. Saya nak kata apa? Kalau tak percaya tanya Efsan. Efsan dia dah master bahagian QM. Dia dah tak boleh kata apa. Dia cuma cakap, dia pun tak tahu. Cuma dia cikgu ni cerita benda yang nampak. Benda yang dah berlaku je. Benda belum berlaku, tak nak bagi signal. Saya bukan nak bagi signal. Saya nak you all melukis dan belajar. Sebab next time, you tak payah nak susah-susah. You boleh jual signal ke orang. Okey, sini QM level. Satu shadow naik atas. Waalaikumsalam, Fazal Aziz. Masuk. Ambil tempat duduk masing-masing. Okey. Sini ada satu shadow QM level. Okey. Nampak tak price cocok semalam, cocok ke atas. Bila price cocok ke atas, ini dah manipulation. Tak nampak chart. Alamak. Dah nampak? Dah nampak belum? Nampaklah. Ketua Pramugari tak nampak chart sebab dia nampak muka orang lain je. Okey, QM level kat fake out ataupun dia dah jadi manipulation. So dekat sini, first time you tengok sebelah kanan. Daripada sini sampai sini. You boleh test sell kat sini. Okay. Ataupun you boleh tunggu lagi. So dekat sini, dekat mana lagi ada QM level? Dekat sini ada satu lagi QM level. Betul tak? QM level kan? Dekat bawah pun ada kan? Sini. Nampak? So sini QM level, macam mana nak tahu kuat tak kuat kat sini? Dia buat high low, higher high. And then dekat sini QM level dia break. Dekat area sini, you kena fokus dekat area sini. Ada tak drop base drop? Ada tak drop base drop?
Ada kan? So, you tukar time frame kecil. Nak tengok lebih detail lagi. Ada tak QM level TF kecil? Kalau tukar pada M15, dekat level tadi, ada tak dekat area sini? Ada tak QM lagi? Saya delete lah yang ni. Ada kan? Dekat mana? Bagi saya satu nombor, price. Kalau you betul-betul dapat uh, ada FTR lagi, tak kisah. Saya nak QM level you. Kalau you betul-betul lah you punya, berapa price dia? Price 1.1215. Let's say saya buat satu line 1.1248, 125, tak mungkin. 1215. Alah, bukankah 1.1215? 1257. 1254. 1257. Tak tepat. You miss satu pip per pip. 12579. Yes. 1.1257. Sini resisten dia jadi QM level. Resisten dia break ke atas and then dia turun ke bawah. That mean dia ada high, low, higher high, lower low. Betul tak? So you punya stop loss kat mana? Dekat sini saja atas ni. Okay. Berapa pip? 5 pip. Boleh? Kita ada dua, orang cakap tu apa? Confluence. Maksudnya QM level TF besar dengan QM level TF kecil. Okay. Betul tak? Lebih kurang semua baris tak? Betul kan? Sama. Sama yang macam yang saya lukis tadi. You ada QM level TF besar. But sometimes dia boleh naik ke atas, ambil MPL and then ke bawah. Okay. Tapi tempat entry yang paling cantik kat sini lah. QM level tiap besar yang sama level dengan QM level tiap kecil. So risiko 5 pip. Kalau UTP kan dekat QM level bawah apa 58 pip. Quite good. Betul. Boleh.
So cara paling senang, you tengok je shadow sebelah kiri, shadow sebelah kiri, shadow sebelah kiri yang tak ada pasangan. Dia benda ni dia nampak dekat sini dia reject balik. Sebab di kawasan sini ada QM level lagi. So kalau you buy pun, at least you dah boleh letak break even. Pancung je kat situ. Nampak tak? Euro GBP lagi cantik. Dah tak ada benda dah. Shadow, shadow, shadow. Ini malam tadinya, semalam. Target sampai resistance. Akad. Siapa yang dapat akad tadi? Oh, akad nikah. Akad sekarang tak ada dah reject. Nampak? Ambil shadow paling tinggi, ambil shadow second tinggi. Saya padam balik. Ini yang paling tinggi. Ini yang second tinggi. Ini you punya supply zone. QM level. Alamak. Testing. Dapat dah pancung ke ujung. Stop loss ke atas. Hui, fake out lagi. Dan tambah dengan fake out lagi. Tak sempat lah hari ni belajar ni CP. Kan QM level. Belasah saja. SL atas daripada higher high. Yang paling tinggi sini. Ini SL. Agak-agak lah berapa pip. Okey. Sekarang kita ada 1 jam untuk belajar compression. Hari ni kita belajar compression. Kalau tak nanti hari-hari kita benda sama je, bosan lah. Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni Compression Master, you boleh tengok dekat group Facebook Compression Master. You boleh buka Facebook. And then dekat situ ada seorang brother ni Sugeng bin Toko, ataupun you boleh tengok dekat bahagian files. Saya ada buat video banyak. Ada orang tambah-tambah lagi, ada ebook. Ebook pun ada kat sini. And then contoh-contoh compression. And then dia punya indicator. Macam mana nak guna modify, stop, drag, drop, modify, take profit. Buat apa semua. Semua dah ada dalam ni. But hari ni saya akan tunjuk macam mana nak buat teori dia. So kalau you tak faham, you boleh ulang video kat sini. Video kat sini dalam 5 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit. Okay.
Okay, you all boleh minta request ni, nanti saya akan approve. Okay. So dekat sini daripada 1, 2, 3. So dia ada bab pertama, basic SND, pemahaman SND, basic SND, compression dengan chart pattern, which is kombinasi of semua compression. But hari ni kita akan belajar konsep compression. Okay. Apa itu compression? Compression maksudnya dia naik sikit, sampai base, dia buat rally, base rally, dia relax kejap, ranging, and then baru dia naik balik. Okay. Tetapi bila demand tinggi, langsung tak ada supply, apa jadi pada price? Price akan terus naik macam ni. Dia akan terus naik tegak. Sebab apa? Kita dah belajar bila ada orang nak buy, let's say Soros nak buy market price 200 juta USD. Let's say dekat this price. Kan katakanlah EU dekat 1.34000. Okey, tiba-tiba dekat sini ada satu sell limit. Ada ni abang dia pula. Dia ada orang letak sell limit. Sell limit dekat 1.3450. Dia letak sell limit, let's say 300 juta. Okay. So, bila Soros beli kat sini, buy market price 200 juta USD. Apa jadi pada price? Price akan naik ke atas mencari supply. Betul tak? Testing, test 1. Okay, betul. Tetapi apa jadi dekat sini? Price akan stop sebab dekat sini 200 juta dengan ada orang nak jual 300 juta. So, 100 juta, ada lagi 1 juta kat sini. Price boleh naik lagi tak?
Price boleh naik? Price tak boleh naik. Walaupun you buy lagi kat sini, so, let's say you buy 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, you rasa boleh naik tak? Tak boleh naik sebab dekat sini ada supply. Sell limit adalah supply. So price tak boleh naik. Price akan stop kat situ. Selagi dia tak habiskan 100 juta, selagi itulah price tak naik. Okay. Tetapi, katakanlah sell limit ni tak ada. Katakanlah dekat sini okey lah. Katakanlah ada sell limit kat sini. Kecil sangat. Sell limit, let's say katakanlah 1 juta je lah kot. So apa jadi pada price? Orang kat sini nak buy market price 200 juta, sini ada sell limit 1 juta. So price akan naik. Dia stop kejap, tolak 1 juta, tak cukup. Dia sambung lagi naik ke atas. Apa dia cari sebenarnya? Price akan naik, cari supply. Selagi tak ada supply, selagi itulah dia akan naik. Okay. So you bayangkan, kalau supply you kosong, supply you langsung tak ada. Ada news, katakan news besar, ada orang beli besar-besaran, apa jadi pada price? Price akan terus naik lagi. Jadi macam ni. Okay. Dia akan straight up. Okay. Faham Ini namanya compression. Maksudnya kosong. Apabila demand tinggi, supply kosong, price meroket. Kalau supply tinggi, demand kosong, maka price akan terjun. Pandai lela lah. Konsep yang sama. Okey. Alright. So far faham konsep So macam mana benda ni berlaku? Bila masa benda ni berlaku? Contohnya, okay, you nak set up buy ke you nak set up sell? You nak set up buy Okay, berapa orang nak set up buy? Berapa orang nak set up sell? Konsep yang sama. Katakan, okay, saya suka sell lah. Sebab bila you sell, price akan lebih terjun, lebih laju terjun. Kenapa? Berbanding dengan naik ke atas. Sebab price akan terjun ditarik oleh gravity. Yes, gravity akan tarik price ke bawah. Jadi dia lagi senang terjun. Sekejap. Tak cukup besar lah. Kita nak buat terjun besar-besar sikit. So saya kena buang semua ni. So ni kita panggil dia sebagai compression CP cell. CP cell. Setup dia. CP tu maksudnya compression. Short form. So let's say katakan ada supply zone sini. Dia ada base. You ada base. Tak kisahlah you punya supply zone really base drop ke base drop. Tetapi kat sini price terjun kuat. Bila price terjun kuat, maka dia jadi supply zone. Betul tak? Cat. Bila ada pergerakan kuat, biasanya akan ada retracement. Betul tak? Retracement. Retracement tahu tak apa tu? Retracement. Maksudnya pengambilan untung. Pengambilan untung, maka price akan naik balik slow-slow. Price akan naik balik. Dia panggil market repair. Ataupun whatever lah. So, bila price naik balik, dekat sini, price drop. Dekat bawah, actually dia buat base. And then dia naik ke atas. So, maka dekat sini, dia dah buat satu zone demand. Okay, dia dah buat zone demand. Sebab dekat sini dia dah buat drop, base, rally. Okay, demand zone. Okay, so bila
So dekat sini akan ada order-order yang tertinggal. Sell limit, sell limit, sell limit, semua tertinggal. Masih ada lagi kat sini. Sell limit. Okay. Bila pergerakan price naik laju, contohnya bullish engulfing ataupun bearish engulfing. Saya bagi contoh, katakanlah you ada bearish engulfing. Yes, bearish engulfing tahu kan? BCS bearish engulfing. Okay. Biasanya bila ada bearish engulfing, inilah kita punya basic supply zone. Secara asasnya basic supply zone. Kita punya zone daripada shadow sampai body. Okay. Apa yang berlaku ialah apabila price break laju macam ni, dia break candle sebelah dengan keadaan laju dengan body yang besar, dia akan ada price yang tertinggal kat sini. Sell limit yang tertinggal. Sebab price bergerak laju. Ada order sell limit tersebut and then akan terjun ke bawah, sambung balik. Okay. So kena ingat, bila ada, that's why bearish engulfing sangat cantik untuk you sambung sell bila dia re-entry balik masuk kawasan ni. Sebab dia nak ambil order sell limit kat sini. Okay. Faham tak konsep ni? Sell limit. So dekat sini sama juga. Bila price turun ke bawah and then dia buat base and then dia naik ke atas. Dekat sini ada buy limit. Ada buy limit yang tertinggal. So demand, dekat kawasan demand ni, that's why dia panggil demand zone. Buy limit yang tertinggal. Okay. Dan katakanlah price turun bawah, ambil order buy limit. Buy limit tu ada lagi tak? And then price naik ke atas. Dia ada trigger order buy limit. Buy limit apa ni? Dah di trigger and then price naik atas. Maka buy limit tu dah tak ada. Dia dah jadi position. Dah ada orang buy kat sini. Okay. So you punya demand, kita dah tahu bahawa buy limit adalah demand. Betul tak? Buy limit adalah demand. So you punya demand kat sini dah tak ada dah. Dah kosong. Saya tandakan ni sebagai demand satu lah. Demand zone satu. Okay. Nampak tak? Okay. And then masa price naik kat situ, masa price naik yang laju ke atas ni, apa yang berlaku ialah price membuat another demand. Demand zone lagi. Kat sini. Sebab apa? Sebab price naik laju. Bila price naik laju ada lagi buy limit yang tertinggal. Maka ini dah jadi demand zone 2. Okay. Katakanlah price turun balik, ambil order buy limit yang tertinggal lagi, price naik ke atas lagi. So bila dia dah ambil order yang buy limit kat sini, demand zone, demand ni kita ada lagi tak? Dah kosong. So sini dah kosong. Okay, now masa price ni naik ke atas, apa dia buat? Dia buat another demand lagi kat sini. And then katakanlah price turun balik. Demand ni ada lagi tak? Demand ni dah kosong. Dah habis. So benda tu semua dia naik turun, naik turun. Dia naik turun macam tangga. Okay. Naik turun. Macam tangga dia naik atas. So saya short formkannya lah. Saya lukiskan dia punya zone dia ni. Sebab kalau saya cerita daripada demand zone 1, 2, 3, 4 sampai atas ni mungkin kita habis sampai besok pagi kot. Kita cepatkan. So dia naik. Dia naik sambil dia naik, dia clearkan demand. Sambil dia naik, dia clearkan demand.
Okay. And then price turun ke bawah lagi, dia ambil lagi demand. Boom, dia di atas. Okay. Sampai dekat supply zone. Okay, yang tadi dekat kawasan ni semua dah kosong, 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 kosong. Bila sampai supply zone, apa jadi pada price? Turun ke bawah, turun pandang lelah. Buat supply baru. Turun pandang lelah, terjun. Belum turun. Inggaf. Pinggang emas. Jawab je, tak ada salah. DM. Dia akan buat satu lagi demand. Break low dulu. QM. Ini tak ada kena-mena dengan QM ni. Terjun terus. Okey, sekarang. Apa maksud? Okey, compression sell. Hukum dia apa tadi? Supply tinggi. Demand kosong. Kena faham dah lah ni So price akan trigger. Sell limit dia akan ke bawah. Ke mana dia akan pergi? Di sini ada satu lagi demand yang belum clear. Yang last kali naik atas ni. Yang last kali. Demand yang belum clear last kali. Yang last ni saya buat warna lain lah. Okey. Katakanlah dia break ke bawah. Dia break. Dia inggaf yang kat sini. Dia break demand yang ni. Katakanlah. So you rasa dia akan terjun ke bawah ke dia ni atas? Yes, dia akan naik atas dulu. Sebab yang pertama dia akan break benda lah ni saja. Sebab you kena faham. You kena tengok masa tu. Konsep you kena faham. Supply tinggi, demand kosong. Demand dah kosong belum? Demand dah kosong. Okay, good. Demand dah kosong. Very nice. Okay, sekarang tinggal supply. Supply tinggi ke tak? Tinggi. Mana you tahu tinggi kat sini? Berapa lot kat sini? Siapa tahu kat sini ada berapa lot? Berapa juta, berapa lot orang sell? Siapa tahu? Tak tahu bang, you pun tak nampak. Kan? So masa bila supply tinggi? Masa bila supply yang betul-betul tinggi? Masa news. Bila ada news yang besar-besar macam FOMC, macam NFP, ataupun interest rate, masa inilah supply ataupun demand menjadi tinggi. Sebab masa big trader, bapak-bapak jerung ni, dia orang tak trade macam kita. Kita satu hari trade entry 10 kali. Sekejap buy, sekejap sell, sekejap buy, sekejap sell, lalas MC besok. Big trader, account juta-juta bang. Dia nak entry, dia use NFP. Report US kuat ke lemah. Dia tunggu FOMC. Federal Reserve keluar kenyataan apa. So, dia orang kena berjaga-jaga sebab account dia orang berjuta-juta, berbilion-bilion. Okay? Bukan main tekan saja. Kalau dia nak buy AUD ataupun AUD, dia kena tunggu news yang besar yang melibatkan dengan AUD. Bila ekonomi gawat ke ekonomi apa-apa ke, Bank Australia buat tukar interest rate, masa itulah dia akan buy cepat-cepat ataupun dia sell cepat-cepat.
Masa itulah kemasukan order yang sangat besar. Dekat situlah masa tu supply is very very high. Okay, faham tak? Okay, so masa ni lah paling cantik. Sekarang supply, demand dah kosong. Katakan ada dah break sini and then dia naik ke atas. Katakanlah contoh-contoh dia buat QM level. Kita pun tak tahu big trader nak buy ke nak sell. Tetapi kalau big trader nak buy, dia push ke atas, atas ni ada banyak supply zone. Price susah sikit nak tembus. Ada banyak order sell limit, sell limit, sell limit. Kalau dia nak tembus pun dia akan susah. Dah break ke atas, patah balik baru boleh naik ke atas. Tetapi kalau diorang sell, apa jadi pada price? Diorang dah sell besar. Demand ada ke tak ada? Demand tak ada, so price akan turun cari demand tak ada. Demand. Masih ada demand lagi. Yang dekat bawah, yang ada gap. Okay. Kejap lagi saya akan cerita apa itu gap. Okay. So inilah konsep compression. Faham Maksudnya you kena betul-betul tinggi. You kena betul-betul check. Supply tinggi. Masa tu ada news ke tak ada news. Nombor 2. You punya demand betul-betul kosong. Okay. Macam mana kita nak tahu demand kita betul-betul kosong? Pertama dia mesti rapat-rapat. Dia punya demand rapat-rapat kat sini. Dia dah cocok. Ada demand dia cocok. Ada demand dia cocok. Ada demand dia cocok. Ada demand dia cocok. Okay. So dekat situ you akan nampak demand dia kosong. So dalam e-book tu, e-book compression tu, you boleh tengok dia punya contoh-contoh yang lepas-lepas yang saya buat. Okay. Kalau tak rapat, dia akan jadi gap. Okay. So, okay, untuk yang perfect ni panggil perfect compression cell. Apabila you punya demand semua rapat-rapat. Dekat mana kita nak TP? TP kita di sini. Awal CP. Ini dipanggil awal CP. Dekat yang tempat pertama sekali dia buat rapat-rapat. So, you punya TP pertama kat sini. Okay. Faham tak? Konsep dia. Untuk demand, untuk compression buy, sama je you terbalikkan. Okay. So, ini secara teori dia. Maksudnya, you punya entry, okay, entry strategi. You nak cepat kaya ke, you nak slow-slow? Dua. Okey. Pertama, apa you buat ialah tunggu news. Ada tak news waktu-waktu terdekat? News yang besar-besar ke, news apa ke? And then you kena tengok pair apa yang terlibat. Okey. And then cara entry ialah you ada dua tempat entry. Ini yang entry selamat lah. Nak kata selamat tak selamat juga. Entry yang jaga jaga money management. Pertama, you boleh entry kat sini, supply zone. Let's say katakanlah sini you ada QM level. Kita dah belajar kan entry dekat mana yang cantik. Katakanlah you ada QM level kat sini. Maksudnya you dah ambil seat depan dulu. Pas sampai je kat QM level, you
And then katakanlah price ni naik sampai atas. Okay. Satu lagi tempat ialah you tunggu dekat sini. Demand yang terakhir sekali sebelum dia touch. Ini yang lebih selamat. Demand yang terakhir sebelum dia touch supply zone. You kena tengok demand ni. Dah clear belum? Kalau dia dah clear, sangat cantik. Bila dia clear saja demand, dihingga sini dia break, dia akan patah balik. Dan kita akan entry kat key level atau whatever supply zone kat sini lah. Dekat situ baru you start masuk. Itu entry kedua. Okay. And then stop loss dekat atas. Okay. SL dekat atas. SL ke atas, TP ke bawah. Ini entry biasa. Okay. Boleh tak? Okay. And then satu lagi. Kalau you nak cepat kaya punya, memang meletup punya, you layer tak ingat punya. So apa you buat ialah buka satu akaun baru. Ini kamikaze Ini cikgu tak ajar tau. Tapi memang seronok, you boleh dapat 1000%. Letak stop loss ataupun tak payah letak stop loss. Tapi better lah letak stop loss kat atas. Apa you buat ialah buka satu akaun baru, cari broker yang bagi bonus. Bonus kau-kau ya. And then leverage 1/800 ke, 1/2000 ke, ambil yang paling maksimum punya. Okay, sebab kita dah sign agreement kamikaze. Sama ada dia jadi ataupun tak jadi. Kalau tak jadi, you akan MC 100 USD. Tapi kalau jadi, you akan dapat lebih kurang dalam, tak banyak lah, dalam 1000 USD kot. Which is 1000%. Kalau jadi. Kalau tak jadi, MC lah. Okay. Alright. Sekarang, macam mana you nak masuk? Kita masuk secara bijak. Katakanlah you ada 100 USD. Apa you buat adalah dekat tempat pucuk-pucuk ni, you dah belajar macam mana entry pucuk, you masuk lot besar sikit. 0.1 lah katakanlah. 0.1 lot. Bila price break kat sini, dia break sini, dekat atas ni, dia akan reverse balik. You entry lagi 0.1 lot lebih kurang. Lot. So dekat sini kita dah tahu, kalau dia ke bawah, dia akan turun laju. Okay. Kalau dia ke atas, kita dah ada stop loss ke atas. You punya $1 kena stop loss, tolak. Maybe ada account, ada balance lagi dalam let's say 50 USD lah. Kalau setup tak jadi Tetapi kalau dia ke bawah, apa you buat ialah masa price retrace tu, dekat sini apa you buat, you letak sell stop rapat-rapat. Sell stop sampai dekat TP. Nak tengok you berani tak berani. Nak tengok you nak jantan ke tak. Kena buktikan yang you trader kental. Okay. Boleh pakai script, boleh pakai manual. Script ada dalam tu. You boleh buat auto layer. Jarak dia berapa pip. Jarak lebih kurang dalam 7 pip. 7 hingga 8 pip lah. And then, lot dia berapa? Lot dia you ambil yang paling kecil je. 0.01. Sampai dekat bawah. Biar dia rapat terus. Okay. Script ada dalam grup Compression Master bang. Script semua ada dalam Compression Master. Ada dalam ni. CP Master. You pergi dekat files. Ada script semua dalam ni. Modify, stop, close, all lengkap lah. Macam-macam lah.
Macam mana, you dah trigger, you dah floating, dah apa semua. Tapi bila news on saja apa yang jadi? Kalau lah jadi kan, kalau jadi dia turun bawah, dia trigger you punya sell stop sampai bawah and then TP, done. InsyaAllah you akan grow you punya account paling cepat. Paling kurang kau-kau pun dalam 500%. Okey tak? Boleh buat? Berani? Ini untuk yang secara cantik. Okey, sekarang kita nak belajar yang perfect. Sekarang kita nak buat langkah berjaga-jaga. Tak semua setup jadi cantik bang Dulu ada seorang student, dia buat asyik tak jadi saja. Sebab apa? Sebab dia dah tak sabar nak kaya. Saya suruh buat kerja rumah, suruh lukis-lukis dia tak nak. Dia terus nak entry je. Bila ada gap ke, dia main belasah je. Tapi apa jadi pada dia ialah, dia 9 kali dia try dengan akaun $10. 9 kali tak jadi MC. Tapi kali ke-10 dia buat, barulah jadi. Dia dapat daripada $10 jadi $100. So $100 90, dapat berapa? Dia still profit. 1/9 bang. Okay. Dia profit $10. Sebab dia salah lukis. Di antara sini dengan sini dia ada gap. Apa jadi pada price? Bila price news turun ke bawah, dia cari apa? Dia cari demand. Demand tu lah dekat sini masih ada. Dekat sini demand dah kosong, the price terjun. Tetapi dekat sini you masih ada demand, kawasan-kawasan ni. Tempat-tempat gap ni maksudnya dia ada demand. Masih ada buy limit lagi. Okay? So, bila price sampai sini, you kena tunggu. You boleh TP kan kat sini. Awal. Kalau dia break sampai bawah, dia touch dia punya gap yang bawah ni, maksudnya demand sini dah clear. Betul tak? Betul. So, bila dia jumpa demand, apa jadi pada price? Price akan naik. Okey, sekarang. Barulah you punya gap sini dah tutup. Dia dah jadi jambatan. Atas dah clear, bawah dah clear. And then kalau price turun ke bawah, boleh tak dia jalan tembus lagi? Baru boleh tembus. Sebab apa? Sebab dekat sini gap dah clear. Semua demand dah kosong. Itu konsep dia. Boleh bakal kau. Maksudnya compression ni make sure demand betul-betul kosong. Jadi saya tunjuk Dan masa tu kalau boleh ada news supply tinggi. Okey. Faham konsep? And then compression ni kalau you tengok salah satu syarat dia lah dia punya tu landai je. Kalau you tandakan dia punya ni dia landai. Jadi saya tunjuk contoh.
Lagi landai, lagi bagus. Okey. So, boleh buka contoh lah. Nak buka, semua ada soalan tak? Gap H4 tengah buat compression buy ke? Jangan tanya saya at the moment ni tengah. Macam mana nak tahu demand dah kosong? Maksudnya price cocok. You mula-mula ada demand, you kena faham. Katakanlah price drop kat sini, you ada demand zone. Bila ada demand zone, price akan naik. Price naik sebab dekat sini ada demand zone. But at the same time, dia dah ambil demand kat sini. So, demand sini dah kosong. Dia ada shadow cocok. Jadi, saya tunjuk So, kita ambil, itu hari yang last kali jadi ialah USD Kanada. Minggu lepas ada news apa? FOMC kan? Minggu lepas ke minggu ni? Minggu lepas. Saya tukar kepada H1. Macam mana you dah tahu demand dah kosong 2 pagi? Okay. Dekat sini price ada satu demand. Saya tandakan dululah. Tapi yang ni tak cantik. Saya nak you fokus yang dekat atas ni. Dekat atas ni. Sini ada satu demand. Masa mula-mula, saya cakap you dekat sini, you bayangkan. You ada demand. Price naik ke atas and then dia cucuk ke bawah. Okay. Nampak tak? Dia cucuk ke bawah. So, demand dah kosong belum? Dah? Not yet. Dia belum habis kosong. Sebab apa? Sebab dia cuma cocok sampai sini sahaja. Nampak tak? So, dekat sini ada lagi demand. And then, ni atas dia turun bawah lagi. Dia cucuk benda lah ni. Sekarang, so dia naik atas, bam. So, dia dah buat apa? Dia dah buat demand baru. Daripada sini sampai sini. Demand zone baru. Dia naik atas, and then dia naik atas. Mula-mula price naik atas, and then turun bawah. You punya demand sampai sini. Betul tak? And then dia turun bawah lagi, turun bawah. Dia cucuk lagi you punya demand sampai sini. Nampak tak? And then price naik balik. Kat sini price cucuk, dia naik atas lagi. So, dia buat apa? Dia buat another demand. Okay. Nampak tak? Mula-mula dia naik kat sini, demand you sampai sini. And then dia cucuk lagi. Kat sini dia cucuk lagi. Sampai. So, at the end of the day, you punya demand tinggal sikit ni je bang. Yang lain semua dia dah ambil dah. Dekat sini you ada QM level. So, price naik lagi. So, you punya demand dah betul-betul nipis. Kalau you tarik trend line daripada sini, you sambungkan daripada sini sampai sini, sampai sini, sampai sini. Oh. Landai ke tak landai?
Ianya sangat landai. So bila landai, peluang you untuk price terjun lagi tinggi. Okey. So masa news dekat sini bang. Dia naik atas, you punya last demand kat sini. Dia naik atas, and then price berada di supply zone. Bagi contoh price sampai turun ke bawah. Okay, dia turun ke bawah. Dekat mana dia reject? Saya delete lah yang ni. Dekat sini you masih ada demand sikit lagi. Okay. Last demand. Apa jadi pada price ni? Price cocok sikit, ada shadow kecil je ni, shadow ni. So, you punya demand tinggal sampai sini. And then price patah balik. So, next time, senang tak senang price terjun? Next, you punya demand dekat sini ada satu lagi. Di sini ada satu demand. Okey, dekat sini, dia dah terjun. Dekat sini nampak tak? Dia senang je terjun. Macam cantik, perfect. 9.9. Kalau tertinggal bas macam mana? Kalau tertinggal bas, tinggal je lah. Besok, lusa ada lagi. Kan? Laju je kan dia terjun kan? Dia naik atas dan dia terjun laju je. Sebatang, dua batang. Senang-senang je dia terjun. Berapa ni? 125 pip. Sebab dekat sini demand dah clear. And then dekat sini, you nampak ada gap. Sini ada gap. Sini ada gap. Lebih kurang kat sini lah. Okay. Di sini sampai sini. Okay. Bila jumpa gap, dia boleh terjun nak lagi laju. Dah susah sebab dekat area gap sini, dia ada demand lagi. So price reject lagi. Dia naik atas, turun. Break gap dia ni, dia naik atas lagi. Sampai kat sini, dia dah habis dah. Dia punya gas. Okay. Nampak tak? So dekat sini, kalau dia naik atas, kita pun tak tahu bang. Sebab dekat sini ada gap. Dekat sini pun dia boleh naik atas. Faham tak? Okay. So make sure you ada compression yang cantik. Yang betul-betul clear. Kalau boleh landai. Very, very nice. Sebab kalau you tengok masa ni, USD Kanada, pergerakan dia ke bawah, lebih kurang 216 pip masa FOMC. Kalau you tengok H4, H4 pula, USD CHF. Artinya yang lain tak banyak. Tak banyak pergerakan dia. Okey, ada soalan dia tanya marking time frame berapa kita nak buat compression ni. Dia terpulang. Sometimes setup tu setup H4, sometimes setup tu M15, sometimes setup tu dia M5. Tapi ada moment dia akan ada news, dia ada supply zone, price berada dekat supply zone, and then dia ada apa ni? Macam ni. Dia ada apa lagi yang bila supply tinggi, demand dah kosong. So macam ni salah satu lagi compression.
Kalau you tarik trend line, better you lukis you punya demand zone. So dekat sini price tak sampai lagi tau. Dia ada gap kat sini. Nampak tak kat sini ada gap? Sini ada demand zone. Something like this. Okay. So dekat sini you kena tengok news ni berapa bulan. 1 September. Kemungkinan ada satu news yang push price ke bawah. Ini effect compression. Dia turun ke bawah laju. Okay. Okay tak? Jadi dia senang. Senang untuk terjun. Macam ni pun compression. Ni setup compression buy. You ada supply zone. Nampak tak? Supply zone dia kena cocok. Okay, and then dia turun bawah lagi. Supply zone dia dah. Dekat sini nampak ada candle kecil ni. Dia turun bawah kecil. Ini pun compression juga. CP. Tapi kecil-kecil lah you kena lukis. So bila ada news, standby dekat mana-mana demand. You carilah mana-mana demand ataupun setup apa yang ada at the moment. Maybe ada setup fake out, ada setup apa. Standby saja. So bila price naik atas, dia senang. Dia senang tembus. So benda ni you kena tengok kalender. Ini untuk yang campur dengan macam mana nak gunakan compression, campurkan dengan news. Maksudnya you kena tengok kalender Forex Factory ada news. Katakanlah okay, let's say saya buka Forex Factory. Let's say esok hari apa? 27, 28. Besok ada news 8.30 PM USD kejap. USD, Euro 10.30 PM. Depend, kuat tak kuat. Dia kalau boleh kita nak news yang besar-besar. Okay. News yang merah-merah saja, yang orange-orange dia tak nak. So, katakanlah USD, katakanlah Euro, esok 10.30 PM. Dia cuma CV Presiden Draghi speak je. So, apa you buat masa tu lah, you tengok pair Euro USD. Oh, dah tembus dah. So, bila ada setup compression, ini salah satu ni. Dia senang nak terjun atau naik ke atas. Demand kena cocok, semua kena cocok. Kena dengan shadow. Habis semuanya. Demand dah kosong. So, apa jadi pada price? Price turun, laju. Okay? Oi, terjun lagi ya hiu. Tengok EG. Okay. Boleh tak? Bab compression. Okay, saya bagi contoh kat sini. Satu lagi ataupun kita sambung besok dengan chart pattern. Bila you ada double compression. Okay, CPLQ. CPLQ lagi Wow. Macam ni, you tengok dia ada CP cell kan. Dan dekat atas, you jangan lupa. Atas pun ada CP buy. Semua CP dah clear.
So CP ni dia akan buat bentuk triangle, triangle, triangle. Okey, nampak tak? Bila you ada CP buy dengan CP sell, bawah CP, supply dah, demand dah kosong. Atas pun ada CP, supply dah kosong. So price 50-50, dia sama ada ke bawah ataupun ke atas. Kalau dia break bawah, dia akan terjun laju macam ni. Kalau dia naik atas, dia akan naik laju. Sebab atas pun CP buy. Supply semua dah kosong. Okey. Faham tak? Besok kita akan cerita tentang chart pattern. Macam mana nak gunakan CP menggunakan, daripada pemahaman CP ni, kita boleh buat chart pattern macam-macam. Dia boleh jadi macam ni, rising wedges, reversal sign. Dia boleh jadi falling wedges. Dia boleh jadi flag, continuation. Dia boleh jadi flag macam ni, continuation. Macam-macam chart pattern berlaku disebabkan oleh CP. Okey. Potato wedges pun ada. But, you tengok kat sini. Price dekat sini di mana semua clear. Sama juga macam ni. Ni CPLQ. Okey, apa itu CPLQ? Saya cerita apa itu CPLQ. File new. Katakanlah you ada supply zone. And then dekat sini ada SR, support. Turun bawah. Okay, you ada supply zone. Dekat sini you ada support. Okay, yang ni saya padam balik. Okay. Dari sini sampai sini saya padam. Price turun bawah. Dia break. Support kan. Dia jadi SR flip. And then price terjun ke bawah. Ini dah set up apa ni? You ada support and then you ada resistance. Dia dah jadi SR flip. Betul tak? And then price naik atas. Berbentuk compression. Ataupun dia naik atas laju lah. Dia naik atas laju. Sampai dekat sini. Dia start buat compression. Dia naik kecil. Dekat sini you ada supply zone. Okay. Boleh tak kita sell? Kat sini kita sell kan? You ada CP. Ini katakanlah you ada CP kat sini. Very nice CP. CP sell. Perfect. Demand. Semua cantik. Boleh tak kita sell kat sini? You ada supply zone kat sini. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Risiko. Kenapa? Sebab atas ada gap. Okey. Atas ada supply tinggi. Okey. Fakey. Yes. Sebab ini fakey bang. Selalu berlaku dekat sini. Biasanya berlaku bila you tengok dekat time frame kecil saja. You tengok dekat TFM 15 ataupun H1. Oh, you dah ada supply zone. You tengok, you tak nampak tau. You boleh nampak, you nampak. Biasa yang pakai handphone selalu kenalah benda ni. Dia tengok yang ni saja. Sini ada supply zone. Cantik, terjun kau-kau. Very nice, semua complete. And then price buat CP kat sini landai cukup. Supply demand zone dah cantik. Lagi ada news.
Tiba-tiba you sell, pum, price naik atas. Apa lagi cikgu? Tak jadi pun. Saya dah MC dah. Kenapa? Dia jadi CPLQ. Maksudnya CP, you betul dah ada CP, tapi you tak cukup liquidity. LQ sama dengan liquidity. So, dia jadi CPLQ. So, instead of CP tu ke bawah, tetapi price naik ke atas. Ini selalu kena Dia jadi CPLQ. Dia umpan saja. Bila ada umpan, ramai yang sell. Sebab apa? Pertama, you ada SR kat sini. Support resistance. So, dia dah jadi SR flip. Di sini dia akan jadi another resistance sahaja. Dia turun ke bawah. So, dia dah jadi fake out. Bila dah jadi setup fake out, apa jadi pada price? Price naik atas, you dah MC, dah stop loss. Lepas tu barulah dia terjun ke bawah. Nampak tak? That's why dalam SND, you kena combine CP, you kena combine SR flip, you kena combine setup fake out, you kena combine semua sekali. Okay. Ini dipanggil CPLQ. Sebab supply tak cukup tinggi. Price naik atas dulu dia ambil supply ke atas baru dia terjun. Okay. Dan benda ni selalu berlaku. Serius selalu berlaku. Nak bagi contoh kat mana? Dekat sini. Kalau you tengok dekat sini, you ada supply zone. Yes, perfect. Nampak tak CP di dekat sini? Demand dah clear semua dah. Oh, you dah ada fake out kat sini. Semuanya complete. Oh, rumah cantiknya. You ada supply zone sini. Itu kata frame kecil lah. Kita kasih umpan sikit. Sell. Supply zone. Katakanlah you entry dekat QM level lagi dah perfect dah, cantik lah. So, you entry dekat QM level kat sini. You entry sell saja, boom, dia naik atas. Nampak tak? Sebab, tapi you dah ada CP kat sini. Demand semua dah cantik, dah clear. Demand sini dah clear, kena cocok. Demand kat sini pun dah clear. Banyak shadow-shadow yang cocok dia. Demand sini pun dah clear. Demand sini pun dah clear. Demand sini pun dah clear. Semua dah clear lah senang cerita. Contohlah katakan kan. Tiba-tiba pum dia naik atas. Alamak. You nak buy, you nak sell dekat pucuk. You dapat sell dekat akar. Sebab apa? Sebab sometimes you punya ni adalah kawasan-kawasan yang tidak sesuai untuk you sell. Dia berada di SR flip. Selalunya dia berada di SR flip. That's why big traders sekarang lebih bijak. So you akan entry lebih cantik. Entry lebih, pilih yang lebih atas. So jaga-jaga Atas you ada QM level. Okay. You ada MPL, you ada QM level. So that's why big trader dia lalas dia jadi apa sini? Dia jadi fake out. You ada R1, you ada QM level kat sini. Ini salah satu contoh lah. Dia pergi MPL. Lebih kurang macam ni lah. Sini R1. Sini R2. Okay. Price sampai sini dia tak terkejut. Dia naik atas. Lepas atas kena stop loss, ada MC baru dia
terjun. That's why paling penting tadi. Salah satu cara untuk you selamatkan diri you ialah bila you sampai kat supply zone, adakah price ke bawah, break the last demand. Tadi saya ada lukis kan? This is your you punya CP. Dia naik atas, naik atas, turun. Bila sampai kat supply zone, adakah you punya supply zone dekat sini? Berjaya break demand sini. Kalau dia berjaya break, then you ada kebawaan kalian untuk price terjun. Price akan naik atas dulu. Dulu dia terjun ke bawah. Kalau jumpa supply, okey. Alamak. Kalau dia jumpa supply pun, and then dia tak berjaya break. Jumpa supply dekat sini, dia sampai sini saja. And then dia naik balik. Sampai dekat sini, dia turun bawah lagi. And then dia naik balik. Boleh tak you sell kat situ? Dekat this area. Boleh. You punya resisten kukuh ni. Resisten dah kuat dah. 1, 2, 3. Ini mesti tak boleh tembus ni. Boleh tak sell kat sini? Katakanlah you ada supply zone kat sini lah. Sini you ada supply zone. Yes, tak boleh Kenapa? Sebab bila price dah cocok naik atas 1 kali, 2 kali, 3 kali, you punya supply zone lama-lama habis. Dia panggil consume. Price cocok atas, cocok atas, cocok atas, cocok atas, lama-lama habislah order tu, clear. So biasanya pattern ni dia akan jadi macam ni. Panggil triangle. Siapa yang tak biasa dengan chart pattern, besok kita akan belajar chart pattern. Dia akan jadi apa, top sama level triangle dipanggil apa nama triangle ni. Besok kita akan belajar. Ini adalah contoh setup continuation. Maksudnya kalau trend tengah up, dia akan sambung up. Dia akan sambung ke atas. Dia bukan wedges, dia panggil apa? Ascending, yes, ascending triangle. Siapa yang rajin-rajin tolong tengok dekat internet apa itu ascending triangle, ataupun besok saya akan ajar lah. Daripada pemahaman compression saja barulah terjadi chart pattern. Maksudnya you kena faham supply and demand. Okay. Bagi yang baru-baru tu, yang ramai yang newbie, slow-slow lah. Besok saya akan ajar satu persatu lah, chart pattern lah. Ataupun you boleh tengok dalam compression master tu, bab berapa lah chart pattern. Video saja. Mana video dia? Sorry, bukan kat sini. Dekat compression master ni. Dekat sini video. Ni. Dekat bahagian sini. Pattern. Bab 4. Video. Okay. Boleh. Which is kita akan sambung besok. And then compression ni dia ada banyak guna bang. Jadi chart pattern boleh, prepare masa sebelum news boleh. Terutamanya bila ada news kan, and then you ada jumpa CP yang sangat landai. Oh, which is very very confirm lah. Itu memang tak bagi chance. Okay. Ini iklan lagi. Majoriti ramai orang yang suka iklan sebab benda lah ni dia akan merosakkan satu grup. Orang dah masuk grup untuk belajar tapi asyik-asyik iklan. So it's not good. Okay, itu saja think about compression. Ada soalan tak?
Compression ni biasa dia dalam bentuk, kadang-kadang dia tak ada news. Ni macam ni, compression. Supply zone yang bertangga-tangga pun compression. Untuk CP buy. Ini dah clear, sini dah clear. Sangat cantik. You ada supply zone kat sini. Dah kena cocok sini, so sini dah habis. And then price turun. And then price patah balik sampai sini. Sini ada gap. Nampak tak ada gap? Kat sini ada gap. Betul lah, ada gap kan? So bila ada gap, apa jadi pada price? Price naik atas, dia cocok dulu supply zone. Dia tak boleh naik atas turun macam tu. Dia kena cocok dulu supply zone sini. Bila dah clear, price balik. Kalau dia naik atas, baru ada senang nak tembus. Sebab situ dah clear dah. So once dia dah cocok kat situ, sini dah clear. And then bawah pun ini dah clear, sini dah clear. So ada news, boom. QM level. Belasah je. Okay. Alright, boleh tak? Macam ni pun CP dia bertangga-tangga, dia turun kecil. Macam ni pun CP. Ini pun CP habis dah ni. Demand zone semua dah clear dah. Dia cocok, dia patah balik. Ambil kau. And then boom. So you jaga-jaga. Bila price dah nak sampai dekat area dia penting, dekat area support resistance, dia jadi kecil ni, and then biasanya dia akan jadi CP, dia akan barulah ada pergerakan besar. So kalau you nak swing ataupun you nak buat jauh-jauh, you nak ikut arah, make sure kalau boleh you cari dia punya CP. Baru pergerakan tu boleh pergi jauh. Selagi ada supply, selagi itulah dia akan reject. Selagi ada demand, selagi itulah dia akan reject. Faham tak? Okay. Okay, ada soalan tanya kenapa going long is buy and going short is sell. Terminologi. Okay. Bila you, dulu benda lah ni dia dalam bentuk saham. Bila saham, you tak boleh sell secara, orang cakap, you tak boleh buat profit dengan sell. You boleh buy saja. So bila dia orang buy, dia akan buy lama-lama. Dia simpan. So dia akan simpan secara panjang. Maksudnya secara long. That's why dia panggil long. So bila dia sell, maksudnya dia close dia position, dia tunggu price retrace, dia sell short. Sekejap saja dia sell short, and then dia akan sambung long lagi buy. Itu lebih kurang lah kisahnya. Saya pun tak tahu kisah sebenar. Tapi orang panggil kalau buy tu, long tu buy. Kecil loss. Proses ke 1 sen ke. Layer je banyak ada hal. Long term insyaAllah dia akan pergi. Macam ni pun sebelum dia sampai dekat you punya QM level ni, dia buat pattern apa? Dia buat CP. CP itu dah tanda awal. Esok kita akan belajar. Tanda awal price dah nak reverse. Okey. Boleh tak? Saya pun dah ngantuk dah ni pukul 11. Okey. So apa you buy lah?
You pergi dekat compression ni, you download semua video ni. Bab 1, bab 2, assembly, basic, and then compression. Dan bila you free, uh, you boleh tengok lah. And then bab compression ni kalau kita nak lukis buat assignment kurang sesuai sebab dia take time. Dia take time, dia punya pergerakan itu besar. Macam ni besar. Ini CPLQ. Sepatutnya dekat sini dah terjun, you ada supply zone sini. Tetapi pras naik ke atas. Pras naik ke atas, baru dia terjun ke bawah. Okay, I think itu saja untuk malam ni. Ada soalan last sekali. Besok pagi nak sekolah kan? Dalam ibu compression tu, saya ada bagi banyak contoh. A lot of contoh. Macam mana account daripada $100 boleh jadi 2,000 USD, boleh jadi 7,000 USD. Ada seorang student daripada Indonesia, dia tak trade benda lain. Dia trade compression saja. Dia layer kecil-kecil tu dia biar. Dia layer kecil-kecil dia biar. Account tu besar daripada $100 jadi 7K lah, jadi 8K. Dia main layer compression saja. Terpulang. Baju kena praktis banyak lah. Boleh Ke semua dah tidur lah? Alamak, ini attendance 100 orang. Okey, Aswad. Nasib baik Aswad ada malam ni. Susah betul nak jumpa Aswad. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.